Tes. Ni ni masuk ni. Hello. Ni Ya, dengar tak? Dengar. dia kena Kau dengar suara balikkan. aku? Ah, Hmm. ya. Alright. Line clear? Aduh, kena pakai phone Aku pakai phone Oi, je. Vincent. Ha? Oh, so Tak, macam mana? basta. Uh, aku tak tahu kau yang organize. Aku jangan pasal lampu sikit. Gelap. Pasal apa? Oh, ramai. Hello Yadi. Hello Pak Yadi Sugandi. Hello. How are you Pak Yadi? Hai, Abang Yadi still remember me. Allah, ramai orang aku kena ingat ni. Tak apa ingat Tu, sangat. Sorry. Amirul Effendi. Amir Effendi pun ada. Kumar Picture, Amir Muhammad. Rewan Ishak. Pak Mana. Pak Mana dicakapkan. Hmm. Oi. So basically ni. Hmm. So aku tanya dulu lah soalan. Kau jadi moderator ke apa? Itulah sebenarnya tak ada moderator pun. Kita buka soalan ke? Hari tu yang kau buat dengan Namron macam mana? Nombor moderator. Sekarang ni kita bukan moderator. Kita borak-borak je kan? So kita ni basically impromptu lah. Aku pun tak ada prepare apa-apa. Kau pun tak ada prepare apa-apa. So aku tanya, biar aku tanya kau ke tanya aku. Macam tu okay? Okay. So Okay kau ingat lagi first Aku time first time live ni. kita jumpa? Apa dia? Tak, aku first time live. Tak pernah buat live kot. Aku second time. Yelah, zaman-zaman MCO ni. So, Okay, apa? First time jumpa kau? Okay, first time. Ini lah, masa music video. Kan? Bukan. Masa tu kau baru balik daripada Australia. So, aku jumpa kau terus Rewan lah kot? Aku. So, dekat Ampang punya area mana? Ceras ke? Dekat Ceras. Dekat Ceras masa tu. Okay. So basically kau dah buat ke pesawat? Masa tu habis muzik video dah. Zaman muzik video aku buat masa tu dah nak habis lah. Kau masa tu balik Australia, semangat nak buat filem berkobar-kobar. Sebab aku nak share. Sebab masa tu kita ada satu gang, circle of friend yang memang nak buat filem. Kau, aku, Nick, kau, aku, Rewan, ramai lagi lah. Kita semua orang. Terang cerita. Lepas tu, kita masa tu awal-awal memang semangat nak buat filem. Sebab aku rasa penting untuk siapa-siapa filmmaker baru untuk ada circle of friend. Kira kawan-kawan dia orang yang satu batch untuk nak buat filem juga sebenarnya. Aku rasa itu penting juga untuk naikkan semangat. Macam mana kau, aku masa tu dulu kan. So sebab aku rasa kalau tak berkawan, so dia tak ada apa semangat nak buat tu kot. Jangan deep sangat. Okay, aku rasa kita dulu mostly bukan sangat-sangat dari background filem kan. Bukan Betul. Aku masa macam balik engineering kan. Masa aku balik tu aku tak pernah buat apa-apa pun. Kau dengan Rewan yang dah buat pesawat apa semua. Rewan masa tu dah hype gila lah kan. Rewan tersengih tengok. Rewan tu buat music video apa semua kan. Aku tengok dari jauh je lah. Macam bila lah masa aku nak buat production ni kan. Tapi Rewan cakap satu benda dekat aku. Masa awal-awal dulu. Aku pernah cerita kat ni. Cakap kat kau juga kan. Masa kita ada talk ke apa bila. Cakap kau nak buat benda satu. Jangan target. Macam bawah-bawah. Apa yang kau nak buat kau target terus. Kira macam fake it till you make it tu kan. So aku dari awal terus macam set. Directing lah. Walaupun buat projek sendiri ke apa ke. Aku dari awal dah target ke situ. Maksudnya
Mungkin untuk geng yang nak buat kamera ke apa, dari awal memang target DP je ke gitu lah. Tapi untuk aku directing lah. Faham? Sama juga macam aku. Sial Sebab, balik. sebab ada orang tanya tahun berapa tu kan, story ni kan, back story ni. Ni lebih kurang 12 tahun. 2010 tahun lah, 2010 Tak dapat kot. lah, 2010 aku rasa 2008 lah. Masa tu aku duduk, 2007, 2008. Sebab aku duduk kat Ceras masa tu. Ya. Aku menyewa kat Ceras masa tu. Aku balik Aussie 2009. Masa balik Aussie 2009 awal lah. dulu, aku buat dengan ni lah. Aku dah buat dengan Rewan dulu lah, dengan Udin, short film. Masa aku tengah study lagi. Tak siap pun. Udin naik motor kan, bawa 102B kamera datang pergi shooting dekat dalam apartmen. Tapi tak siap pun. Tak siap edit pun. Rewan tak pernah buat apa. Udin pun tak pernah buat pun. Mungkin pernah, aku tak sure, buat Dua Dunia ke apa benda TV show lah dia orang buat lah. Aku tak pernah buat apa-apa lah. Tapi bila first balik tu yang music video, ya aku sebenarnya agak nasib. Rewan dah hype lah masa tu, buat hujan punya music video lah apa semua. Aku menumpang kan, join sekali. Sound quality shirt. So, end of the day, kita berkawan, menumpang, kita bukan sama-sama semangat nak buat filem kan. So, lama kelamaan benda tu duduk dalam kepala kau, nak buat filem. Tapi aku memang nak buat filem pun. Sebab aku dulu kat Aussie tu study filmmaking. Kat ujung-ujung masa aku duduk tu, lepas engineering tu aku ada belajar filmmaking. And memang aku consciously buat decision balik untuk buat filem kat Malaysia pun. Masa tu hype zaman Yasmin Ahmad semua lah. Baru habis lah kan. So aku balik rasa macam nak buat something memang cuma tak tahu lah macam mana. So lepas balik, bila aku shoot Kill 2011. So dalam 2 tahun juga sebelum Kill, kita orang shoot Kill. So basically macam kau punya first film kau? CEO tu bila? Aku CEO lah. Kalau My Izzat Darling tu macam indie film tak keluar wayang pun. Tapi feature length lah. Tapi it takes aku 2013 buat first film aku. Kau 2011 kan? So kalau kau tak buat filem, apa kau buat sekarang kau rasa? Mana tahu, engineering lah kot. Aku belajar engineering. Tapi, mungkin lah. So kau rasa menyesal tak masuk as a jadi director? Sekarang tak lah, so far puas hati kan. Tapi aku rasa soalan dia, kalau dari kita punya topik ni, tips untuk filmmaker muda, basically macam mana nak buka pintu yang first tu kan. Itulah. So basically sama juga konsep. Kau berbala tak kau memperjudikan nasib kau dalam industri filem? Aku rasa ya. Memperjudikan masa depan kau juga Aku rasa ya, berbaloi sebab memanglah banyak cabaran lah apa semua sekarang apa semua kan. Sebab sentiasa kau sama juga makan Maggi apa benda semua kan. So aku rasa semua benda macam tu kan. Cuma kita dapat buat benda yang kita minat. Tu aku rasa paling penting sekali. So, aku rasa macam in terms of sebagai career filmmaker ni sekarang bukan masa masuk ke apa, dari segi sekarang kau boleh buat benda yang kau minat. Timing kau tu ikut kau. Industri ni memang based on macam tu. Basically kau decide kau kerja lagi banyak, kau lagi dapat macam tu. Kau lagi rajin, kau lagi work hard ke, work smart ke, kau lagi dapat compare dengan apa-apa yang lain. Kalau dia orang minat yang lain lah. Tapi kalau aku kurang minat macam nak office lifestyle ke apa, makan gaji ke semua tak tahu kan. So apa kau rasa, so kita balik kepada kita punya topik benda paling penting sebagai filmmaker baru kan, apa yang dia patut buat? Nombor satu,
benda paling penting sekali. Nombor satu. Lepas tu kita kena tengok dulu, sebelum tu kita kena tengok geng-geng yang duduk on kat sini. Tengok Falik duduk sibuk komen-komen, kamera aku lebar pula, apa. Tapi, ya, banyak, aku tengok ada je orang-orang, apa, memang dah dalam industri ni juga kan. Buat kamera ke, buat apa ke. Tapi mungkin tak semua pernah buat feature kan. So kalau untuk nak buat feature tu, first step agak tricky lah aku rasa. Dia kena ada combination nasib campur dengan know how sikit bigger picture. Aku pun tak sure sebab masa aku buat kit tu bukan aku tahu apa benda pun kan. Mungkin cuba kita tolak ke tepi nasib. Kita tolak ke tepi nasib. Kalau kau patah balik kepada masa nak buat kill tu kan. Apa kau rasa benda yang patut kau fikir sekarang ni? Jangan patah ingat kepada apa yang kau buat dulu. Sekarang ni. Apa yang kau patutnya buat? Sebagai aku sekarang, kalau aku nak nasihatkan aku yang dulu. Macam nasihatkan diri kau dulu lah. Susah juga sebab aku yang dulu pun kalau dengar orang cerita, dia akan, sebab aku tak ada experience tengok industri ni dari bigger picture, faham tak? Macam nak tengok, okay, apa elemen-elemen ada dalam ni, producers ke, macam mana game dia lah kan. Aku tak ada idea langsung. So kalau ada orang nasihat aku pun, masa dulu, mesti aku masuk sebelah keluar kan. Macam, tak tahu. Tapi benda yang aku ada masa dulu is keinginan lah. Macam, aku memang drive tu memang ada. So yang paling penting sekali adalah drive lah. Bagi kau banyak faktor. Aku rasa banyak faktor, tapi antaranya drive lah. So nombor satu bagi kau drive. Yelah, of course lah, itu paling penting lah kan. Nak buat filem. Actually seolah-olah kau bangun pagi, kau terus macam kena buat filem. First punya benda duit sebenarnya. Tapi kalau orang yang baru nak start ke apa benda, ataupun kalau macam aku dulu, nasib dia is aku bernasib baik keliling aku ni semua satu kepala zaman-zaman baru nak apa benda semua kan. So semua nak buat benda. So patah balik kepada circle kawan-kawan kau duduk lah. Aku rasa tu lah paling penting kalau yang baru. Serius. Kalau aku tak ada circle, tak buat tu. Kan? Serius, tak boleh jadi. Kalau kata aku ada duit pun, lepas tu aku ada drive, lepas tu aku tahu macam mana nak buat, takkan mampu aku boleh nak panggil orang-orang yang untuk nak boleh buat kan. So dalam kill tu, semua orang yang terlibat, semua orang yang macam membantu buat benda tu. So nombor satu, drive. Okay, so kita dapat tengok okay, nombor satu kita tips dia adalah drive, keinginan kau nak buat filem. Okay. Nombor dua adalah circle kau. Ni sebelum kita borak pasal teknikal lagi, macam mana nak direct apa semua. So circle ni is really important juga. It's like kau living in community kan. Community filem yang kau share macam mana nak buat filem. And bukan nak buat filem tau, bagaimana kau melihat filem tu kan. Sebab kita dulu selalu share benda tu sampai bila dah makin berumur sekarang, kita tak share dah. Drive tu sebenarnya. Kita tak ada dah teringat, aku nak buat filem gini. So matter of going with the flow dah lama-lama kan. Sekarang dah jadi mode bekerja, berkarya macam tu lah. Dah kena proof benda lain. Masa dulu nak proof tiket first tu kan. Dengan semua orang ada drive tu masuk elemen nasib tu. Bukan semua orang yang bernasib baik untuk ada dalam position untuk apa nak buat kan. Sebab dia kena semua elemen tu masuk kan. Termasuk duit, termasuk timing, semua kena. Macam contoh macam Hasnur Rahmat berlakon Kill kan. Kita orang terjumpa dekat Finas, duduk tepi. Aku dengan Rewan tanya macam, Abang Hasnur, boleh nak join nak kita punya ni. Macam most people macam tu kan yang kita approach kan. Tu semua nasib. So ni ada orang tanya, good question juga, if kita tidak ada circle, macam mana nak buat kita get notice selain post real short film kat YouTube? So daripada Zafir Aziz.
Sekarang Actually, zaman lain sikit lah dari zaman kita dulu kan. Kita tak ada dulu, zaman dulu kita living in community kan dulu. tak ada So masih juga online, tak ada online punya ni sangat. online Facebook. sikit sangat je. Facebook, lepas tu Aku WhatsApp. jumpa, actually aku jumpa Rewan dekat MySpace. Sama lah aku pun. Kan? So, Tapi itu start lah, which sebenarnya kalau nak kata sekarang pun community tu confirm akan ada lah kan. Contoh macam ni, aku nampak tadi ada Balkis kan, Tuan Balkis. In terms of community, dia duk masuk semua set kan, pergi shoot sini sana semua, maksudnya dia kenal orang, so semua kenal-kenal. So contoh aku percaya kalau kata Balkis nak direct satu hari, dia boleh minta favor sini siapa yang macam okay aku tolong nanti eventually akan ada satu team untuk nak bikin kan. betul. So zaman sekarang kalau tak ada community ke apa, aku rasa step dia is pergi join lah kan, ataupun orang yang rapat dengan kau tu buat something kena masuk dalam dunia tu kan. Even macam kalau kata industri muzik ke apa, aku tak berapa pasti, tapi zaman-zaman ya ada gig sini sana, siapa yang actively involved ke apa, eventually orang akan tahu kau ni apa. Tapi bila orang tahu kau ni apa, macam aku kata tadi, kau kena dah set kau ni, walaupun kau bukan director contohnya, tapi kau nak jadi director, kau kena ada fake it till you make it tadi tu lah kan. So bila orang kata okay ni Ellie director tu, ataupun nak jadi director satu hari, ataupun filmmaker, so kau masuk sini sana, orang akan kenal eventually kan. So benda tu takkan datang seketul macam tu kan. Dia spread lah, oi budak ni bagus lah. So actually sebenarnya macam industri punya player, bila nampak budak baru bagus, diorang ada juga orang push, budak ni bagus. Sebab aku pun sendiri ada a few orang aku push, budak ni bagus ni, ambil lah dia kan, because kau sendiri as director dah ada experience, dah ada demand kan. So kau, bila kau dah ada demand, kau dah nak bagi kat orang lain pula, maksudnya peluang tu kan. Sebab kau tak boleh buat semua. So that's why ada orang tanya, siapa new director sekarang, dan aku pun jawab lah, okay new director kau boleh tanya dia ni follow dia ni kan. Sebab dorang dekat orang industri, memang sebenarnya sama ada studio atau TV, sebenarnya dia orang looking pun untuk director baru. Tapi bagi aku director baru sendiri memang kena produce dia punya work, kena consistently buat. Aku rasa dari segi produce tu ada dua angle. So contoh satu, kau cakap director yang dah veteran sikit ke, ataupun dah ada experience sikit nak promote baru, contohnya apa tu, aku rasa dari angle kerja. Maksudnya kau dah kerja, kau dah masuk geng ni, maksudnya kau dah dikenali, dia tinggal nak peluang untuk nak buat, kena ada someone yang tolong push apa semua. Satu lagi angle is kau punya sendiri produce something. Tak kisah orang kata itu maksud aku, dia kena produce something kan. Sebab kalau kau tak produce something, tak ada orang nampak kan. Sama kau just shoot je apa-apa kan, shoot je kan, tapi buat dia nampak handsome lah kan, benda yang kau bagi dia kena nampak kau punya diri dalam tu kan. Yes. So macam contoh kan, kau buat kill masa tu, terus macam wow, terus orang rasa something new masa tu kan. So that's why mudah jalan kau pergi. So aku rasa kalau new director menghasilkan benda baru, benda fresh is really important juga. So tadi kita dah cakap tentang first kena ada drive, second kena living dalam community, third maksudnya tadi apa benda tadi? Aku tak tahu lah. Tak, aku tengah tengok orang punya komen ni, ada soalan-soalan kat sini. Well, Harry dah hello dengan Amirul lah apa semua. Ada Taufik pun kat sini. Tapi aku rasa kena cari apa? Ada orang tanya-tanya soalan ni. So apa lah? Bani tanya Nick dengan Ali shoot feature umur berapa? Aku 26 dulu. Aku 28. Macam mana? Okay, berarti naik fikir lah mendatang ni. Banyak
banyak juga ni. Sekejap okay. Kalau tanya abang duduk rumah pun pakai topi ke? Abang tidur pun pakai topi. Kalau nak option script dekat siapa ya? Option script macam mana? Jual skrip macam tu. Macam biasanya kat producer lah. Kira macam kau skrip, depends lah kau tu apa. Kalau kau script writer ke kan. Sebenarnya kat Malaysia ni kita industri desa sikit. Kalau nak cerita industri punya bigger picture ni panjang cerita kan. Tapi maksudnya cara-cara nak jadikan skrip tu, jadikan something tu, tak tahu nak cerita lah. Dia kena bagi premis saja dulu. Biasa orang tak buat skrip biasanya kita bagi deck ya. Macam synopsis macam tu lah. Okay. Lagi, apa kepentingan untuk debut filem dalam pasaran dan dapat kepercayaan penerbit? Sebab debut filem mesti akan jadi penentu masa depan sesuatu pengarah atau filmmaker. Aku punya debut filem, aku lah penerbit sendiri sekali dengan Rewan tu lah. So tak adalah aku nak cari kepercayaan aku dah percaya dengan diri sendiri kan. Tinggal nak kena ya, kau nak spend duit, lepas tu kau nak kena figure out macam mana nak cover balik duit tu tanpa kau tahu macam mana cara-caranya kan. Macam mana masuk ke wayang, masuk ke apa benda semua tu. Semua tu aku belajar dari KIL punya film school kan. Tu pun tak adalah khatam habis kan. So tapi ada lalui lah kan. So macam aku pula, aku dapat kepercayaan melalui aku dah buat main di Rock Darling yang aku masuk Nescafe Kickstart tu, and then a few TV program aku buat, ada a few short film aku buat. So melalui situ producer pun dapat kepercayaan lah. Macam tu lah. Dia kira portfolio lah basically kan. Macam orang hire kau buat rumah, mesti nak tahu kau dah buat rumah apa lah sebelum ni. Itu penting. Betul. Tapi aku tak ada. Maksudnya aku punya laluan aku buat sendiri kan. So aku tak ada cari producer ke apa benda. So in terms of portfolio aku sebelum tu pun tak ada apa-apa sangat lah sebenarnya. Tapi aku tahu okay, KIL ni aku nak buat kan. Bila kumpul team apa benda semua pun dia orang jauh lagi experience dari aku. Tapi at least aku tahu story tu lah. Okay. Next question. If nak direct our first feature film, should we consider the market atau just buat film without consider mainstream audience? Aku rasa kalau first film dia laluan orang lain-lain kan. Setengah orang ada yang first film buat dengan studio terus kan, studio commission bagi duit, kau just direct je. Tapi tak tahu lah siapa yang macam tu, jarang sikit lah. Dia mesti dah ada portfolio juga kan. Tapi macam kau, aku first movie aku buat dengan, aku second movie buat dengan studio. Kau pun sama juga, second movie buat dengan studio juga. So kalau cakap first feature film kan, bagi aku bagus juga kalau kau consider market. Tapi sebenarnya first film tu aku rasa is macam showcase kau tunjuk siapa diri kau. Tu aku rasa yang paling penting is so benda tu kena tunjuk work kau tu, this is siapa kau. Macam actually even kalau kata first film tu katalah buat dengan studio ke, ataupun even kau bercakap dengan ada producer nak spend duit kan, nak buat filem apa, kena consider market perlukan cerita hantu ke, cerita love story ke, cerita rempit ke, whatever. Even macam tu pun still apply benda yang misalnya kau nak kena jaga kau punya touch tu lah in a way. Kasih kau ni tak adalah sekadar apa kontraktor je kan. So kau tu tak boleh senang diganti-ganti macam tu je. Okay, next question. Nick and Ellie first shoot feature film umur berapa ya? Sudah lah. Nick umur 26, aku umur 28. Okay, next question. Mana ni? Next question. Memang wajib ke semua kena tengok filem dari 80-an, 90-an, foreign and local film? Tu ikut taste lah. Bukanlah wajib.
Sebenarnya benda tu bukanlah, yelah, rasa, homework lah juga sikit. tapi aku rasa adalah wajib untuk tengok local film. Sebab kau untuk memahami industri filem tempatan, kau kena tengok, kena tahu selok-belok local film. Setidaknya kau tahu apa filem macam mana kau nak buat. Sebab kalau kau tak tahu langsung pasal local film, aku rasa problem juga. Basically dia macam ni je. Aku rasa kalau kau minat kan, kalau kata kau minat filem betul-betul, macam aku contohnya masa dulu, even sekarang kau apa, kau sendiri nak aware kan, macam kau sendiri nak tahu apa yang kat luar sana kan, apa yang orang Malaysia buat, apa competition buat ni semua, kau sendiri nak tahu, benda tu automatik, bukan jadi macam aku kena buat macam ni untuk nak jadi, so benda tu secara naturalnya kau akan nak tahu lah. Okay. Next question, macam mana dapat budget setup Technica Post? Basically Technica Post aku punya personal money. Macam mana juga ni setup company dia pun Lumatic Production pun personal money. Kita tak cuba dapatkan grant government ke apa. Kita set up sendirilah. From that setup akhirnya kita dapat job seterusnya lah kan. So basically kau tak mengharapkan apa-apa pun. Kau set up dulu barulah kau explore more lah. Bagi aku set up company ni. Okay. Ni aku baca Falik macam moderator comment section. Bagus juga Falik. Mana yang kita terlepas tu kau jawab kan? Okay. Prefer shoot pakai red ataupun Ari? Okay, aku Ari. Ading tengok lah projek kot. Bagi aku kamera tu tool je untuk aku. Kalau kata prefer shoot lah, pakai Ari atau red? Kalau nak jawab straight up, aku suka Ari Alexa. Tapi jawapan yang ni sikit, aku tak kisah pun. Sebenarnya benda tu tool je bagi aku. Even macam lampu ke, apa semua technical, apa benda semua bagi aku, tu je, story paling penting bagi aku. Betul, aku setuju. Aku setuju benda sama. Kamera tu apa-apa saja, tapi kalau dibagi pilihan Ari, aku pun prefer Ari Alexa juga. Mana lagi bagus, belajar di filem atau terlibat dalam production? Dua-dua aku rasa bagus. Susah belajar dari filem? Apa soalannya? Film school. Mana lagi bagus, belajar di film school atau terlibat dalam production? Aku rasa dua-dua bagus. Boleh lah. Dia macam ni, filmmaking ni, dia satu industri. Satu on one hand, kalau kau belajar dekat film school ataupun kau pergi belajar dari tempat kerja, pergi shoot production apa benda semua ni, membikin filem tu satu part je daripada this whole industry. And most people akan nampak benda tu yang paling penting apa semua. Maksudnya bikin dari development sampai habis shoot edit, siap. Tapi selain daripada tu, cara nak dapat job project, iklan ke apa benda ke, benda-benda tu yang orang tak boleh nak nampak lagi lah selagi kau tak buat kan. Benda-benda yang sekeliling daripada tu yang aku rasa kena ada awareness bigger picture aku rasa. So bagi aku sama je, sama ada kau boleh belajar kat film school boleh, kau terlibat terus yang production pun boleh. Sebab ramai je yang bagus kat film school, dia bagus, dia keluar pun dia bagus. Ada juga yang terus belajar production kat luar pun, dia still end of the day is depend kepada person sendiri lah. Aku rasa production ke apa benda semua, yang benda yang paling valuable yang kau boleh belajar selain daripada, bukanlah sangat benda teknikal, cara set tu bergerak, cara schedule jalan apa benda semua tu, benda yang kau akan pick up. Tapi connection semua tu penting. Benda-benda people ni yang penting lah. Apa Falik cakap, jawab soalan Taufik. Mana soalan Taufik? Kau nampak? Tak perasan, banyak sangat soalan ni. Kat bawah, aku kat atas lagi. Ni ada lagi. Masa nak, okay, ni ada pujian untuk kau. Honestly, before Kill, I memang tak minat Malay movie, but after watching it, memang best. That movie was something. Love. Oish, love. Okay. So next question. Brainstorm writing and character backstories.
Nanti dulu. Sebelum tu kita masuk ni ada lagi. Masa nak buat filem dulu, filem apa korang buat rujuk as inspiration? Apa rujukan kau? Macam-macam lah. Kan? Macam aku tak adalah rujuk satu movie untuk inspiration apa sangat. Dia jadi macam kau dah tengok banyak-banyak cerita yang kau rasa macam oh shit, mind blown apa semua. Aku nak buat something macam tu ke apa benda. So dia cumulative. Dengan dia bukan dari filem saja kalau aku lah. Dari baca buku macam-macam lah inspiration apa music ke apa benda kan. Okay. Nanti tu nak tengok Taufik punya soalan Mana Taufik punya soalan? Soalan Taufik, proses brainstorm, writing and character backstory. Sekejap. Apa proses ni soalan? brainstorm, writing. Ya, banyak soalan ni. Alamak. Aku tak. Ni Taufik ada soalan. Mencari atau menunggu inspiration. Proses brainstorm, writing and character backstory. Okay. Soalan dari Taufik ni. Sebelum jawab tu. Sebelum jawab. Aku tengok Rewan yang ada komen kat sini. Best to separate this sharing to three different segment. Each segment discuss for 15 minutes, lepas tu respond to any soalan for 10 minutes before move on to next segment. So masalahnya Rewan, kita tak kita very impromptu je, tak ada moderator. Tak ada moderator pun. Jadi dia basically macam ni je lah. Kan kita ada share video tu, tips untuk yang filmmakers ke whatever. Basically live ni jadi dengar kita merapu je lah. Mana jawab soalan yang terjawab tu, itu lah. Dan korang buat puzzle fikir sendiri macam mana. Sekejap. Okay, ada soalan, bagaimana pengurusan kewangan yang bagus dalam filmmaking? Bagaimana pengurusan kewangan yang bagus dalam filmmaking? Soalan dia. Macam mana? Kau jawab dulu. Kalau aku, okay, projek korang is berapa, kau kena tengok berapa jumlah projek korang. Feature film ke short film? So, kita ambil feature film lah. Basically macam mana, aku rasa the lowest feature film yang decent kita buat Kill sebenarnya. Sebab dia cost dia 150,000 kan. 180. So dia agak decent dan produk dia dihasilkan daripada 150,000. Okay. So soalan tu daripada kau sebab movie aku 700,000. CEO. Ibu 700,000. Untung lah kau. So first movie kau 150,000. So macam mana pengurusan kewangan kau buat dengan 150,000 tu? Kalau pengurusan kewangan projek, dia depends jenis projek kan. Kalau macam studio commission, dia dah bagi bajet. Tentang kill sekarang ni. Macam mana kau uruskan dari 150,000 tu? Kita counting semua benda lah. Kan masa tu banyak minta favor. Cuma minta favor apa benda semua ni limited bullets lah kan. So masa awal-awal dulu, masa baru-baru, semua orang pun baru-baru, boleh lah macam okay jom lah kau boleh tak jom buat ni. So semua macam favor tu first kan. Maksudnya adakah ini passion project ke apa benda ke. Tapi kalau nak kata untuk young filmmaker, new projects ke apa semua, mungkin apply lah kan. Dari segi panggil kawan-kawan, panggil siapa yang kau kenal, minta tolong siapa yang macam dah establish pun, minta tolong ke apa benda semua. Basically kau ada something yang kau nak buktikan, kau ada drive tu tadi, kau kena convincekan orang kau boleh tolong aku lah untuk hasilkan benda ni. Benda tu dah saving duit. So basically adalah apa yang kau buat adalah kau ada skrip yang best dulu, and then melalui skrip yang best tu kau present kat orang. Betul tak? So, bukan setakat present skrip, kau kena present kau punya diri. Maksudnya kau percayalah aku akan bikin barang ni. Macam tu. So daripada situ siapa yang join, macam dia benda tu duit bukan number one. Dia jadi orang nak buat dulu. So siapa-siapa yang kru-kru, sama ada kru ataupun pelakon yang nak join tu kena stream lah dengan projek kau dulu. Barulah dia orang nak buat kan.
So projek kau sendiri, kalau kau nak buat kau tak ada duit, so basically kau orang lain tu kena buat, kena stima. So Tapi benda ni bukannya dengan mindset macam oh inilah caranya untuk kau nak save duit. Bukan. Dia sebab kau nak buat benda tu. Dia memang dari kau memang nak buat apa benda semua, secara tak langsung sebab memang kau tak ada duit pun contohnya. Jadi kau kena so minta orang tolong. boleh nampak lah keikhlasan tu. Memang kena ikhlas lah, bukan kena nampak je ikhlas. Tapi selain daripada tu, kalau nak praktikal macam mana kau nak save duit apa benda semua, itu kena, kita ni kan left brain right brain kan, memang kena ada otak logik juga dari segi macam kau kena common sense lah kan. Macam kalau barang tu kau nak shoot sekali saja, takkan kau nak spend beribu-ribu, benda macam tu lah. Macam kalau mungkin kau tak perlu benda tu, kau buang benda, kau kena ada common sense untuk manage duit lah sendiri. Okay, next lah. Apa? Saya terbaik langit terbaik. Apa yang dia terbaik dari pandangan kau yang terbaik ni? Apa? Terbaik dari langit. Paling terbaik. Apa yang dia terbaik dari pandangan kau yang terbaik ni? Aku tak berapa faham, tapi since Amirul ada kat sini, Amirul lah terbaik. So, effort tu masuk pakai baju, pakai cat biru kot. Soalan ada next. Untuk casting, korang tengok skrip ke tengok capabilities actor, actress? Aku rasa mix dengan siapa. Maksudnya kita ni apa, ada saying kan, beggars cannot be choosers kan kalau kat Malaysia ni lah. And apa, dari segi kita tak ada duit, kita semua jadi ini kalau projek yang maksudnya bukan iklan ke apa benda lah, bukan benda yang berduit ke apa, tapi dia jadi siapa yang nak join, siapa yang Malaysia, siapa nak join, siapa yang kau apa ni, macam ada feedback sikit kan, kau dengar? Apa dia? Ada macam Bergema? Aku dengar. Okay. Macam tu lah, dia combination of siapa yang sanggup, siapa yang kau kenal, siapa yang kawan kau kenal, benda-benda macam tu. Dia campur dengan, of course kau ada macam target kau lah. Then bila kau ada, contohnya macam Harun Salim Bacik, yang tu kita betul target. So kita pergi korek-korek lah macam mana nak dapat kontak dia, pergi mengadap lah macam abang boleh lah join kita ni, abang punya karakter macam ni. Dia sama macam nak ajak kru ke apa benda ke, semua nak join kau punya projek. Kau kena ikhlas lah, kau rasa lah. So second, ni soalan ni agak bagus juga. How do you get producers or investor attention towards your script? What makes a good director? Nombor 2. Yang first punya, kalau attention producer, depends siapa producer tu, ataupun investor. Kalau nak kata investor, biasanya investor attention dia duit je. So kat situ kau kena make money lah. Kau punya script tu ada spark, ni boleh buat duit ni kan. Ni boleh letup-letup ni apa. Which aku tak pernah lalui lagi lah. So aku tak boleh jawab soalan tu. Kau boleh lah. Kau dah berapa juta. Macam mana? So basically kalau aku akan buat first director's deck tu. Kau kena tunjuk yang how kau nak buat movie ni kelihatan fresh and at the same time boleh diterima oleh mass. Sebab mass pun sebenarnya sekarang ni aku rasa dia nak benda yang fresh juga sekarang ni. Tapi masih dalam skop yang boleh diterima oleh masyarakat secara amnya lah. Itu penting lah bagi aku. Maksudnya secara am secara am lah. So sebab ada setengah movie yang susah nak jual ni kan. Kita tengok pun dah tahu ni kan, susah nak jual ni kan. Because kat Malaysia ni terlalu heavy kan. Ni nak benda yang lebih simple. So dia jadi kalau kau kata kau rasa cerita kau tu bagus ke apa benda, tapi mungkin dari segi market dia niche sikit kan, kurang orang nak tengok ke apa, and kau rasa susah nak convince orang lain yang untuk spend duit dia orang,
then kau kena spend duit sendiri lah, pergi cari duit sendiri ke apa, buktikan lah kan. Tapi kalau kau boleh, kalau kau rasa benda tu boleh ni, kau kena pitch lah kepada someone dan kau kena convincekan orang tu. So second question dia, what makes a good director bagi pandangan kau? Tak tahu, kau jawab dulu. Aku Bagi tiru aku, sikit. director yang bagus boleh buatkan benda yang bajet murah sikit tapi still nampak mahal. Dan aku rasa tu benda yang kalau director itu power kan, dia boleh jadikan benda yang bajet yang limited tapi still nampak decent. Tu bagi aku director tu power lah. Aku rasa ada banyak jenis director. Ada director yang kalau kata technical lah, contohnya macam dia boleh deliver projek tu jadi, ini kalau kata buat TV show ke apa benda ke kan, macam TV show tu kena target audience yang jenis-jenis macam ni apa, and director tu technically dia boleh sampaikan, tu satu skill juga. Ada yang director memang buat, memang feel, contoh macam Yasmin Ahmad ke apa, yang tu satu jenis lain juga. So aku rasa what makes a good director tu subjektif, depends on benda apa, yang apa, angle mana yang kau tengok. Okay. Soalan, kalau first filem guna personal money tapi tak dapat ditayang di wayang, apa alternatif lain yang boleh filmmaker guna untuk dapatkan audience dan dapat cover sikit bajet yang dah dikeluarkan? Aku rasa kalau yang ni dia tricky, sebelum buat tu sebenarnya dah kena fikir benda ni. So tapi biasanya orang jadi okay, aku buat, lepas tu aku fikir macam nak buat, macam aku buat untuk kill lah sebenarnya, tapi aku nasib baik jadi keluar ke panggung. Tapi kalau hari lain, silap hari bulan apa semua, tak keluar juga kan. Jadi tak tu 2 tahun tu kita orang lepas dah siap movie tu, 2 tahun baru nak keluar ke panggung, sebab aku tak tahu macam mana. Ideal case is kau dah tahu macam mana, ataupun kau kenal orang yang tahu macam mana. Alright. Saya tak jawab soalan ni, tak apa. Banyak juga soalan ni. Sekejap Biasa tak bergaduh mesra kat set? Aku tak nak gaduh kat set. Aku pun. So kita tak nak gaduh kat set. Tak nak. Okay. Ni, Taufik tanya soalan sekali lagi. Mencari atau menunggu inspiration? Proses from line to full script. Okay. Apa proses kau ni? Sebelum aku cerita proses aku pula. Kalau dulu, dia sort of datang sebab kau nak prove something. Macam okay, ini benda yang aku nak buat. Kalau sekarang dia ada mixture, macam ada macam idea bank sikit, macam aku ada movie ni aku nak buat, tapi mana satu dia campur jadi macam kau dah jadi tactical sikit dari pilihan projek. Sebab kau nak buat projek movie long term kan, kau kena betul-betul in love kan dengan benda tu. Tapi kalau dari kata zero nak muncul something, aku rasa otak kita ni bukan jenis, otak tu bukan muscle macam kau boleh workout. So kau tak boleh duduk fikir keluar idea, tak boleh kan. So dia macam tricky sikit lah. Dia half-half. Macam kau kena inspired campur dengan kau kena brainstorm ke mungkin, aku tak sure. So macam kalau aku pula, biasanya aku akan tulis very simple log lines dengan very simple lah konsep dia. Apa ni keunikan utama filem ni, ataupun telemovie ke apa benda kan. So sebab aku tak akan go full script lagi, biasanya aku akan jual logline or treatment dululah kepada studio ataupun kepada TV. So bila dia orang dah tengok treatment tu, dia orang interested untuk beli ke apa semua, baru aku akan start dengan full script lah. So biasanya deck, aku akan buat deck lah. Biasanya collection gambar dah ada, standard lah Taufik. Macam mana kau buat komersial pun sama juga, deck
director's deck tu kan. So aku akan jual lah dekat studio ataupun dekat TV lah. Aku kalau dari angle yang macam tu, aku tricky sikit. Sebab apa? Benda tu work aku rasa. Kalau nak bekerja dengan studio ke apa. So contohnya macam ni, kau buat deck, kau kata kau ada idea satu, lepas tu kau kembangkan sikit, kau brainstorm, kau develop sikit, 1, 2, 3, kata ada a few ideas, lepas tu kau pergi pitch benda tu, tengok okay, mana satu yang korang nak buat, aku develop lagi. Tapi kalau aku punya case, aku nak buat sendiri. So macam bukan aku pitch kat studio, aku nak pitch kat diri aku sendiri. Tapi aku yang tengah fikir idea tu, faham tak? So idea mana yang sedap ni, faham tak? So dia jadi susah nak pilih. Which aku rasa mungkin Taufik, aku tak tahu kan, tapi dia pun tengah kata dia nak buat first film kan, ada banyak idea ke, ABC, mana satu yang betul-betul kena dengan jiwa aku, ataupun first feature ni yang betul-betul mewakili aku kan. Sebab kalau nak buat apa-apa cerita, boleh buat je kan. Macam kita kata kita duk buat telemovie ke apa benda, kau bagi je cerita, kita buat je lah. Tapi untuk jadikan benda tu betul-betul kau punya, kau kena QC tu, yang kau yang kena pilih projek mana, ABC mana satu kan. Yang tu yang jadi macam mana satu tu macam aku buat Imagino Mana ni. satu diri kau lah. Macam nak buat Imagino ni film, lama gila aku macam consider a few projects mana satu yang aku betul-betul macam ada heart, ada get into kan. Tapi benda tu makan masa, aku rasa dia jadi kau bikin sampai benda tu macam masak sikit lah, in a way kau klik lah macam oh shit, inilah dia lah, macam tu kan. Tapi tak membantu aku rasa jawapan macam ni. So aku pula bagi jawapan yang straightforward sikit. Macam aku cakap tadi, jawapan aku very simple. Biasanya aku akan buat logline dulu. Aku tak akan pergi full script, aku akan jual logline aku dengan director's deck. So bila benda tu dah dijual, dah approval, baru aku akan go dengan full script lah. Biasanya aku buat macam tu lah. Ni tengok video Telegram Abang Raizal Shah minat Richie punya Lockstock. Nick pula ada filem tak yang jadi inspirasi nak buat filem? Tak ada filem yang inspirasi nak jadi filem. Sebab bila kau tengok, kau rasa bukanlah macam wow, movie ni aku nak buat cerita macam tu. Dia jadi macam wow, movie ni power. Shit man, asal aku tak fikir jadi macam tu kan. Tapi aku kena fikir benda yang original, yang baru kan. Tapi inspiration director semua ada lah, macam especially masa awal-awal dulu Charlie Kaufman lah, yang apa aku minat sekali dengan Rewan. So soalan daripada Beto, soalan aku mana pergi jawline masing-masing. Hoi, dah bulat dua-dua ni. Aduh, MCO lah. Kau tengok gambar sikit mesti tak ada jawline. Konti pun lari. Okay. Boleh explain intellectual property. Apa nak buat kalau orang cakap saya plagiat kerja mereka dan saya tak ada bajet untuk lawyer ni. Itu tak ada bajet untuk lawyer. Dan diorang kena buktikan lah macam mana awak plagiat macam mana kan. Aku tak pernah face IP punya isu ke apa, so tak ada experience lah untuk nak jawab tu. Kalau aku tak ada experience juga. Sampai kalau nak kena sama menyaman. Tapi biasanya kalau aku di posisi tu, aku akan tanyalah benda tu macam mana dari sudut apa yang ditirunya kan. Dan apa efek, kalau aku tiru pun apa efek kepada filem dia. First Baby untuk pengarah, dia buat skrip sendiri atau skrip dari penulis lain? Dari Abah Kor? Abah Kor 2020. Ni barunya idea. Dia ikut orang kot. Ada setengah orang yang buat skrip sendiri. Kalau kau ada story, buat skrip sendiri. Kalau kau ada story tapi kau tak berapa reti nak menulis, kau mungkin kena partner up dengan writer. Siapa so yang macam approach aku, first movie aku apa? Jauh-jauh dulu. Sebab masa first, aku macam kalau first movie indie aku, My Idiot Darling tu aku tulis sendiri. Untuk filem sinema aku tie dengan Nazri M. Anwar. Sebab aku rasa aku tak bagus sangat untuk menulis.
Aku prefer ada penulis lah. Kalau aku lah. Aku Sebab tulis tak, sendiri kira, masa kira. Terbaik dari langit, aku Reza tulis. you know, Tapi aku heavily involved dengan story lah. Imagino aku dengan Reza tulis sama-sama. so Aku macam memang involved story lah. aku banyak bergantung kepada script writer lah. Sebab aku nak input from script writer. Sebab untuk aku bahaya sikit. Sebab aku akan edit sendiri. Sebab kalau aku tulis, aku direct, aku edit, itu jadi sangat aku tu. So aku nak mengelakkan sangat aku dalam filem aku ambil, aku kena ada writer lain yang menulis untuk aku. Ni Faizal Noor tanya siapa yang approach GB. GB co-produce ke apa benda kan. Itu tu lah kata elemen nasib tu. Aku main bola kena ACL injury. Lepas tu dekat hospital aku duduk sebelah Tengku Ista, GB punya boss. Lepas tu aku cakap aku ada movie lah nah DVD-nya. Lepas tu tu lah meeting-meeting sampai ke wayang lah. So itu nasib punya elemen. What's the best platform for new directors untuk berkarya? Platform? The best platform. Karya zaman sekarang aku nak kata YouTube ke apa semua aku pun tak pernah buat sebenarnya. Kalau aku prefer still wayang lah. Still Ya. aku prefer cinema. Aku rasa aku juga. Selain pada cinema sebenarnya aku prefer to work dengan TV. Sebab bagi aku buat filem untuk telemovie ke apa semua kena ada karya, kena ada audience. Kalau tak ada audience, sebab aku tak familiar sangat dengan YouTube. And so aku prefer, sebab aku dah biasa dengan TV kan, so aku prefer next aku buat untuk TV lah. Setuju. Tapi depend kalau orang selesa buat untuk YouTube ke Vimeo ke apa-apa saja kan. Tapi aku prefer work still dengan TV or OTT platform lah. Macam iFlix ke, View ke. How to make best logline. Yang tu korang boleh Google, sama je kita orang tiru. Dekat Google tu kan. Sama je, aku pakai teknik yang sama je. Reza Mirhat atau Betul Kushairi Rewan tanya. Rewan Ishak, Rewan apa? Betul Kushairi atau Reza Mirhat? Reza Kushairi dengan Betul Mirhat bagi aku. So apa lagi tips sebelum kita buat, sebab kita nak sejam je. Okay, macam mana proses co-writing works? Cara bahagikan kerja. Sebab aku tak pernah co-writing. Kau ni co-writing. Proses dia lama. Lagi-lagi kalau orang tu kerja bank negara. Dia punya back and forth tu dia kita banyak tanya soalan lah. Macam untuk jawab story ni kan. Aku akan tanya dari perspektif aku, dia akan tanya dari perspektif dia. Even for any type of project lah, TV punya content ke whatever ke, so dia kena menjawab story ni lah, isi plot hole, jalankan cerita, dia jadi macam brainstorm. Tapi final apa yang jatuh ke page tu akan jadi lepas dah discuss ni lah, maksudnya okay, inilah yang terbaik untuk story mungkin pergi ke situ lah. Sebelum position director pernah buat AD tak? Aku dengan Nick dua-dua tak pernah buat AD. Akan buat tak remake filem kalau ada peluang? Kalau aku akan buat kalau ada peluang. Apa? Peluang apa? Untuk buat remake filem kalau ada peluang. Ya juga. Kalau ada, boleh. Director kena garang tak? Director kena garang ke tak? Aku rasa tak perlu garang. Tak payah garang pun. Tapi kena firm lah. Kena firm dengan apa yang kau nak.
Tu aku rasa very important lah. Kalau kau tak firm, nanti orang akan membawa kapal kau ke arah lain. Okay. Ni, aku rasa ni soalan, aku tanya soalan lah. Apa cabaran yang kau hadapi yang paling mencabar ketika kau first time mengarah dulu? Itulah experience. Sebab aku yang paling kurang experience. Padahal aku direct ni. Kan? So keliling aku, ada AD. Even masa tu Falik Sharif AD Kill kan. Even dia pun dah buat projek-projek macam-macam kan. DP kita paling experience lah. SY Chong duk buat iklan apa benda semua. Basically semua orang selain aku dah ada specialized benda-benda dia orang sendiri. Tapi aku je yang tahu story. Aku je yang tahu, bukanlah aku je. Aku dengan Rewan lah kan. Tapi basically semua orang tahu benda tu, tapi aku yang kena tahu inilah ceritanya. Inilah cerita yang aku dah mimpi ni. Semua orang kena tolong aku buat benda tu. So cabaran dia is nak kasih orang trust aku tahu lah. Okay, macam aku pula, cabaran aku paling utama adalah sebab aku first CEO, kebanyakan pelakon-pelakon yang dah establish. Aku ada Betul Syairi, aku ada Remy Ishak, aku ada Jaludin Hassan, Christina Suzanne masa tu dah terror dah. And then aku ada Diana Yusof. So, cabaran paling besar adalah macam mana nak convincekan pelakon-pelakon ni ikut direction aku. And so, aku rasa tu cabaran besar aku lah. Then aku terpaksa buat firmkan diri aku nak macam ni, aku nak macam ni. Sebab kalau tak firm kan, so diorang macam dia betul director ni kan. So aku kena ni dia akan datang sini kan. So aku kena tahu in out script tu kan. Kalau aku tak tahu in out, memang orang akan rampas lah daripada aku kan. Dia akan suka hati diorang nak macam mana. So aku akan control dengan cuba confident lah. So untuk confident tu aku rasa paling penting kena tahu skrip tu dari luar dan dalam lah. Itu paling penting sekali. Okay, setuju. Banyak. So kita buka 3 soalan lagi 3 soalan lagi sebelum kita tutup. Okay. Macam mana so korang soalan cari daripada Vicky. Okay, macam mana pula stress management korang bila first time direct? Stress gila babi sebenarnya. Stress gila lah. Stress gila kan. Sebab aku guna duit sendiri. Macam the way aku manage, aku tak boleh manage pun sebenarnya. Stress level tu sampai aku kadang-kadang tertidur kat set macam stress gila babi. And then sebab aku tak cukup experience, aku rasa kerana ketidakcukupan experience itulah menyebabkan aku stress. So bila dah lama, dah tahu macam mana nak buat, macam mana nak handle, dan stress tu dah makin kurang. Ada lagi stress memang stress lagi. Apa? Tapi kurang lah compare sekarang kan. Sebab kau dah tahu, kau dah explore dah banyak-banyak kan. Melainkan benda yang kau tak explore, jadi ke tak ni. Sebab mesti kau ada juga dalam hati kau kan. Kat ujung-ujung hati kau mesti macam betul tak ni, betul tak kan. As a director pun aku ada juga, tapi aku tak tunjuk kat siapa-siapa kan. Aku macam shit, betul tak ni kan. So kalau aku punya cara stress management masa first punya ni is collaboration. Jawapan aku, maksudnya aku akan turn to orang-orang yang aku collaborate ni. Macam kata on berlakon ke apa, aku pergi cakap dengan Reza, macam mana kau nak buat ni apa benda semua. Jawapan ni kan, kata kamera aku tak ada idea. Memang aku blur gila lah dari segi blocking ke apa benda, coverage ke apa semua. Tapi orang-orang keliling aku ni yang, maksudnya jawapan dia is kau kelilingkan kau dengan orang-orang yang boleh tolong kau kan. Macam dari segi story, balik ke skrip ni apa semua, pergi borak dengan Rewan macam ini ke direction ni yang betul ni. So semua orang aku pergi pusing balik, tanya dengan DP, tanya untuk macam kasih kapal tu berlayar dengan smooth lagi lah. Okay, setuju. Korang berdua ni cute lah, macam mana nak yakin dengan keputusan yang dia buat.